Halo, halo. Assalamualaikum dan halo. Zaya Stream. So bersama dengan saya sekali lagi, Zairul Asmawi aka Bro Zaya akan membincangkan tentang hal-hal pemotoran khusus untuk anda. So, topik kita kali ini sebenarnya dah banyak yang request, tapi setakat ni dia queue dan hari ini dah sampai turn dia, iaitu Suzuki RGV 120 model 2 lejang daripada Suzuki 1 silinder. So, nak tahu lebih lanjut, teruskan menonton. Korang boleh anggap video kali ni ibarat macam intro berkenaan tentang perkenalan motosikal Suzuki RGV 120. Okey, so akan ada yang tertanya-tanya. Mungkin akan ada yang tanya lah, saya pasti. Saya sangat sure sebab apa? Motosikal ni kalau kita tengok, ianya dulu famous tapi tidaklah sekarang. Sekarang famous tu famous juga, tapi dia tidak sehebat motosikal jenama-jenama yang lain. Okey, kenapa? Yang tu sukar nak dijawab. Mungkin kalau korang ada pendapat kenapa motosikal Suzuki RGV ni tak se-famous dulu, mungkin korang boleh sharekan dekat ruangan komen. Okey, tapi apa yang saya nak bagi tahu, Suzuki RGV 120 ni sebenarnya salah satu model yang sangat-sangat berkuasa dan dia antara model yang hit pada satu ketika dulu. Kalau kita tengok dulu lah kan, mula-mula waktu tu zaman motosikal 2 lejang ni dikuasai oleh motosikal 110cc. So, bermula dengan SS, lepas tu keluar SS2 Racing Spirit. Saingan dia RG Sport 110. Lepas tu ada pula saingan Kawasaki K1 115. Pada ketika tu Kawasaki K1 ni lah yang CC paling besar, 115. Dan kalau kita tengok Suzuki RG Sport ni pula, dia 110 tapi dia ada 5 gear. Dia advance. Macam biasalah, Suzuki kalau kita tengok, dia daripada dulu lagi motosikal dia akan sentiasa advance daripada jenama-jenama yang lain. Cuma sayangnya dekat sini Malaysia advance macam mana pun, jenama macam Yamaha akan lebih mengungguli lah. Kita tak macam negara Indonesia. Okay, so itu cerita RG Sport persaingan 110. Lepas tu ada masuk Kawasaki K1 115. Okey, pada ketika tu kita tengok motosikal 2 lejang, range CC dia lingkungan tu je. Tiba-tiba Suzuki lancarkan RGV 120. So basicnya motosikal ni meletup. Sebab apa? Kita tengok RG Sport tu memang cantik, orang kata memang sporty lah. Kalau kita rendahkan dia punya handle, kita rendahkan, fork dia kita rendahkan, kita lowerkanlah motor tu sesuai dengan spek perlumbaan, memang best. Okey, lepas tu keluar RGV 120. Basicnya perubahan yang paling nyata adalah bahagian head lah, kepala depan je. Handle itu berubah sikit. Panel meter saya tengok macam lebih kurang je, tak detail lah yang saya pasti, tapi dia punya lampu depan ada perbezaan. Yang lain-lain tu mungkin orang akan kata alah sama je, cuma CC je berbeza. Sebenarnya ada perbezaan yang ketara lah. Yang pertama sekali, RGV 120 didatangkan dengan 6 gear. So, lepas tu enjin dia pula bersisiran 120cc, peningkatan sebanyak 10cc compare dengan RG Sport yang biasa. Motosikal ni didatangkan dengan kelas yang manual, ada kelas tangan, 6 gear, body yang tegak. Dia tak macam kalau kita tengok SS, body dia kecil sikit. Okey, tapi RGV ni dia macam RG Sport, body dia gemuk. Gear pun dia lebih, enjin dia pun lagi besar. So basicnya kalau kita tengok yang mana lagi kuat, sama ada model SS ataupun RGV 120, memang kita tahulah jawapan yang jelas adalah RGV 120. Sebab apa? Didatangkan dengan enjin yang standard 120cc. Horsepower dia pun lagi tinggi daripada kebanyakan model pada ketika tu. Horsepower pada ketika tu lingkungan 15.5.
dan putaran RPM untuk mencapai horsepower 15.5 tu pada lingkungan 8000 RPM. Okey. So, saya nak ajak korang berfikir tentang 8000 RPM dengan 15.5 kuasa kuda. Kita compare dengan dia punya ciri-ciri enjin. Okey, kalau kita tengok motosikal-motosikal lain, kebanyakannya panjang stroke dia lebih daripada bore. Tapi model Suzuki ni tak. Suzuki ni dia punya bore lagi besar daripada stroke. Macam RGV 120 ni, dia punya bore saiz piston dia sama macam RZ, 56. Cuma perbezaan mungkin orang akan cakap kan, habis tu bang, boleh tak piston Suzuki RGV masuk dekat RZ? First kali korang kena cuba dululah. Sebab apa, kita tak tahu lagi, kita tak tengok in detail. Boleh try tengok, boleh cuba test, masukkan. Kalau fit lah. Kalau sesuai paku dia, tak orang kata melawan lah prinsipal yang sepatutnya, tak ada hal, boleh pakai. Dan of course lah, perbezaan yang akan ada pada bahagian permukaan atas piston dengan panjang piston lah, mesti akan ada beza sikit lah. Itu yang utama. So, piston 56, piston sama saiz macam RZ. So orang cakap, piston 56 ni piston oversize ke? Tak, memang standard kilang 56. Okey, tapi cc dia 120 je. Maknanya stroke dia sangat-sangat pendek. Stroke dia pada motosikal RGV 120 ni adalah 49. Bayangkan, 49 stroke, dia punya bore 56. Nampak tak perbezaan dia tu sangat-sangat besar, menjadikan motosikal RGV 120 ni memang standard kilang dia memang enjin yang over square. Dia punya bore lagi besar daripada stroke. So enjin yang macam ni, dia akan berputar pada RPM yang lebih tinggi. Tapi kalau kita tengok pada spek kilang yang dihasilkan, berputar 15.5 horsepower pada RPM 8000 saja. Nampak? 8000 saja. Sedangkan kalau kita tengoklah Yamaha LC 135, dia punya peak power pun lingkungan 8000 lebih. Itu enjin dia, stroke lagi panjang daripada bore. Yamaha 125Z, dia punya peak power pun lingkungan paras-paras tu lah. Peak power dia pada RPM yang lagi tinggi, tak silap saya, lingkungan 8000 lebih jugalah. Itu pun kalau kita tengok, dia punya bore dengan stroke hampir sama panjang. Tapi Suzuki RGV 120 ni, dia senang kata, kalau ikut pada bentuk enjin, dia boleh berputar pada RPM yang lebih tinggi. Tapi kenapa dia punya peak power hanya pada 15.5 8000 RPM saja? Kenapa tak pada 9800 RPM ataupun 10000 RPM? So itu yang menjadi tanda tanya. So basicnya kita boleh menganggap ianya adalah spek, orang kata yang standard kilang. Sebab apa? Motosikal ni memang boleh dilumbakan. Malah Suzuki RGV 120 ni antara motosikal pilihan pada ketika itu yang dilumbakan di atas track, atas faktor-faktor yang banyak lah. So motosikal ni, so daripada ciri-ciri enjin, kita nampak yang sebenarnya dengan tuning yang betul, tanpa perlu kita nak oversize punya piston pun, sebenarnya kita boleh naikkan lagi RPM. So bila naik RPM sesuai dengan porting dia, of course lah nilai horsepower lebih tinggi. So saya nak cuba membandingkan Suzuki RGV 120 ni dengan Modenas Dynamic 120, yang mana dia punya enjin, dia punya spek sama macam Kawasaki Leostar model Kawasaki Thailand. Okay, so perbezaan yang saya nampak lah in term of dia punya part adalah carburetor. Modenas Dynamic dengan Yamaha 125Z menggunakan carburetor yang sama, iaitu Mikuni VM22. Tetapi Suzuki RGV ni, standard kilang dia menggunakan carburetor VM20. Nampak tak guys? Carburetor RGV 120 lebih kecil daripada motosikal saingan. So basicnya, kalau kita besarkan ataupun kita gantikan carburetor VM20 tu dengan VM22, ya,
kita akan dapat performance yang lebih. So horsepower akan lebih daripada standard. So putaran RPM memang akan dapat touch lebih tinggi. So compression ratio untuk Suzuki RGV 120 ni lingkungan 7.0:1. Pada pendapat saya itu antara bacaan yang standard lah. Kebanyakan motosikal dua lejang dekat luar sana pun bacaan dia punya compression ratio lingkungan tu juga. Macam Dynamic lingkungan 6.8, Yamaha 125Z pun lingkungan tu juga. Kawasaki Leostar dia tinggi sikit dalam 7.1, 7.2. Suzuki RGV 120 ni 7.0:1. So tak ada hal lah. Soal compression ratio ni korang boleh naikkan ikut spek yang korang nak. Sama ada nak naikkan untuk spek racing, compression ratio bolehlah kita set hampir-hampir ke 8:1. Tapi akan adalah kekurangan-kekurangan dia. Dan ada juga side effect yang mungkin akan berlaku macam detonation. Detonation tu kalau korang tanya apa, detonation tu senang kata dia macam ni. Mixture fuel terbakar sebelum ignition berlaku. Detonation. So maknanya enjin akan mengalami power loss. Bila power loss, memang kita kata enjin compression cantik, sangat tinggi. Tapi kenapa power loss? Kenapa performance tak sehebat compression yang lebih rendah? Detonation. So detonation ni kita kena tengok betul-betul. Tak boleh suka-suka. Sebab ni benda yang orang kata serius lah. Benda yang orang kata kritikal. Semua tim-tim perlumbaan nakkan sebuah motosikal yang high compression. Sebab apa? Berlumba dekat dalam lita yang mana straight dia tak panjang sangat, banyak selekoh, memerlukan pecutan-pecutan pantas sewaktu keluar daripada selekoh. So kena ada pick up. Motosikal dua lejang ni kalau kita dah coating untuk top speed tinggi, dia punya performance RPM bawah kurang. Sebab apa? Motosikal macam ni dia tak ada power valve. Dia tak sama macam TZM, RR, NSR, RGV 150 Suzuki model Indonesia tu motosikal yang ada power valve. Aprilia RS. So dia tak sama. Sebab motosikal tak ada power valve ni, kalau kita dah pilih untuk top speed, kita akan mengalami kekurangan pada bahagian RPM bawah. Okey, itu yang pertama. So saya ada beberapa story yang ingin saya kongsikan berkenaan tentang Suzuki RGV ni. Okey, yang pertama, Suzuki RGV ni untuk membuktikan bahawa yang sebenarnya RGV ni memang dia enjin yang over square. Pada satu masa dululah pernahlah saya tengok kawan saya test antara Yamaha Sport dengan Suzuki RGV 120. So Yamaha Sport tu dah ada modifikasi lah sikit, lepas tu dah ada pasang kelas tangan. So tak ada masalah lah, walaupun CC dia masih lagi 100, tapi faktor dia ringan dan sebagainya, dan stroke dengan bore dia agak balance. So untuk pick up, Yamaha Sport tu lebih ke hadapan, pick up permulaan. Tapi sampai je pertengahan laluan, Suzuki RGV ni dia dah mula dapat high RPM. Pecutan, at the end Suzuki RGV ni jauh tinggalkan Yamaha Sport tu. Memang orang kata perbezaan yang sangat jauh antara dua model ni. Tapi dekat situ menampakkan yang sebenarnya ciri-ciri enjin yang macam Yamaha 125Z, dia punya putaran RPM bawah dia sangat terasa. Dia punya torque tinggi sebab stroke dia panjang. Untuk motosikal yang macam ni, dia punya torque tak besar sangat, tapi dia punya horsepower tinggi pada RPM yang tinggi. So selagi mana Suzuki RGV ni tak touch RPM yang tinggi, memang tak dapatlah horsepower yang tinggi tu. Dia punya power tak dapat. Sebab tu kena putarkan RPM yang lebih tinggi daripada peringkat awal lagi untuk dapatkan speed yang dikehendaki. So cerita yang kedua yang saya nak bagi tahu adalah benda ni suka nak dibuktikan. Tapi kalau korang lahir pada lingkungan 80-an, 90-an, korang memang sangat-sangat biasa tentang dunia cup brakes zaman dulu. Zaman sebelum Yamaha 125Z masuk. Zaman sebelum motosikal legenda 110Z tu dilumbakan untuk cup brakes. Kategori 110 dengan 120, motor yang dilumbakan adalah Suzuki RGV 120.
Dan Suzuki RGV 120 ni juga diakui oleh beberapa mekanik otai yang mana dengan sedikit touch up saja pada bahagian enjin, dia dah boleh out meter. Meter Suzuki RGV 120 ni out meter dia 180. Dia boleh lebih pada tu. Suzuki RGV 120 ni diakui. Malah ada komen yang bagi tahu, komen otai, dia bagi tahu model ni touch up sikit je, kalau kena cara dia, setakat 200 kmh memang boleh capai. So benda tu saya tak rasa pelik. Sebab apa? Even Yamaha 125Z first model boleh touch angka 180 top speed. Modernas Dynamic dapat touch 201 kmh first model. Dan antara ciri-ciri dia adalah sebab apa? Dia punya CDI tak ada cut off. So Suzuki RGV ni zaman dulu punya. Dia bukanlah dulu sangat, tapi ini adalah motor yang mana pada ketika tu belum di-on-kan lagi lah sistem-sistem cut off ni. Zaman sekarang ni je yang macam tak logik. Enjin 2 lejang, CC 125, top speed 139, 140. Macam tak kena enjin dengan performance. Sebab apa? Dilimitkan. So basicnya kalau korang tahu macam mana nak buang limit motosikal tu, korang akan dapat performance seolah-olah macam first model balik. Sama juga macam Yamaha LC135. Macam mana budak-budak yang pakai V2, V3 tu rasa tak puas hati, convert barang V1, dia dapat performance macam V1. Itulah antara perbezaan dia. So Suzuki RGV ni dinyatakan bahawa ini adalah motosikal yang mana kalau touch up sikit je 200 kmh boleh capai. So kalau fikir logik, benda tu memang logik pun sebenarnya. Sebab motosikal ni 2 lejang. Lepas tu kita tengok dia punya ciri-ciri enjin pula memang enjin yang berputar pada RPM yang tinggi. Kalau kita tengok Yamaha 125Z sekarang pun, kita boleh setting sampai tahap RPM dia 11-12. RGV 120 ni pun boleh capai ke tahap itu, asalkan ada tuner yang nak setting. Nampaknya agak panjang lebar video saya tu kali ini, tapi ini hanyalah pengenalan Suzuki RGV 120. Kita belum cakap lagi tentang macam mana kita nak naik taraf dia ke peringkat yang lebih power. Dan saya juga berharap pengguna-pengguna RGV 120 ni bertambahlah dari semasa ke semasa. Sebab motosikal ni antara motosikal yang power. Kalau ianya hilang daripada highway, daripada penglihatan mata, satu benda yang sangat merugikan lah pada saya. Tapi apa-apa pun terpulang, anda pemilik Suzuki RGV, sama ada anda nak simpan, anda nak sadai ataupun anda nak bagi condition running, terpulang kepada anda. So saya pun nak inform juga pada video-video yang akan datang nanti, saya akan buat macam giveaway lah. Tapi nak tahu benda apa saya nak bagi dekat subscriber, fan-fan yang nampaknya loyal support saya, nantikan pengumuman pada hari-hari yang akan datang. So semoga berjumpa lagi. Zara Smawi aka Bro Zayes. Bye bye.